Allah, ikutlah Rasul. Ikut Rasul mana? Ikut akhlak Rasulullah SAW. Ikut akhlak Rasulullah SAW apa maknanya? Ikut Al-Quran. Nak ikut Al-Quran macam mana? Kena belajar dia. Macam mana yang dikatakan belajar Al-Quran? Baca, faham, hafal. Baru kita boleh amalkan dia dengan berkesan. Betul? Okey? Tuan-tuan bawa kereta kan? Betul? Tuan-tuan kena baca manual dia, lepas tu faham dia, lepas tu sebelum ambil test kena buat apa? Kena hafal, tuan-tuan. Macam mana nak masuk gear, macam mana nak apa? Nak adjust clutch sama brake. Sekarang ni ada kereta automatik kan tapi kalau dulu saya paling takut sekali buat kereta, tuan-tuan. Nak adjust clutch sama apa? Brake. Saya ambil lesen dulu masa kat England. Tuan-tuan tahu kenapa saya ambil kat England? Sebab orang kata kat Malaysia susah. Jadi saya ambil lesen kat England. Sebab apa? Kat England tak payah parking. Tu bila saya balik bawa lesen daripada England, bapak saya kata lesen England tak boleh pakai. Okey. Sebab lesen England senang lulus dia kata. Tak payah parking. Tapi walaupun tak payah parking, tuan-tuan, nak lulus tu payah juga, tuan-tuan 20 kali tu, 20 kali belajar tu. 20 kali belajar. Last tu, tuan-tuan ni cerita sikit lah kan. Hari besok tu nak periksa, saya pinjam kereta kawan saya nak buat, kononnya nak last apa? Punya training lah, pinjam kereta buat Saigon ni. Okey, Saigon lama tu kan. Jadi kawan saya sebelah. Kawan kata masuk kanan. Saya pusing-pusing kanan, naik atas curb tu, tuan. Naik atas curb tu. Kawan kata macam ni ke nak test esok ni? Kan nak buat macam mana? Saya kata kan. Payah, tuan-tuan, masa tu. Saya rasa macam tak boleh buat kereta lah masa tu. Tak apalah. Tapi besok dah test juga. Test, bawa perlahan, tuan-tuan Okey, kejap-kejap sampai tengah berhenti. Kan? Tapi jalan jugalah. Sebab saya punya instructor kata kalau kereta berhenti jangan panik. Okey? Betulkan balik gear, start balik jalan. Okey, habis test. Nak direngkaskan apa cerita. Bila dah sudah tu, dia beritahu terus result kat situ. Jam tu jalan kereta tu beritahu. Dia tanya macam tuan. Dia kata just pass, Saya kata dalam hati just pass pun yang penting pass. Dia kata just pass, you have to practice more, dia kata. Okay? Just pass je. Okay? Only pass lah kan. Makna dekat apa? Tapi apa? Yang penting pass. Itu tuan-tuan Tapi tuan-tuan mahir tuan-tuan kena hafal. Kalau tak ada tak lulus test tu. Betul? Bawa kereta. Ini Al-Quran yang Allah suruh hafal, tuan-tuan kita tak hafal. Macam mana kita nak Allah cinta? Dan Allah bukan suruh hafal banyak-banyak, tuan-tuan, sikit demi sikit. Apa saya cakap tadi tu? Berapa ayat satu apa? Berapa ayat saya cakap itu? 1 minggu 1. Itu saya cerita sini itu kan 1 minggu 1 ayat. Dah berapa bulan saya cakap tu? Jadi tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan 1 minggu 1 ayat. Tak lama lagi kita nak masuk Ramadan ni. Dah bulan apa ni? Safar lah sekarang. Safar kan? Nampak tak? Sekejap aja dah nak masuk Ramadan boleh. Tapi biar kita masuk Ramadan ni, tuan-tuan, yang akan datang ni dengan mudah. Ada beberapa ayat Quran. Kalau ada 4-5 bulan lagi pun, tuan-tuan sekarang ni kalau 1 minggu 1 ayat, kalau ada 5 bulan maknanya tuan-tuan ada 5 kali 20 ayat yang tuan-tuan akan buat modal untuk masuk Ramadan. Dan 20 ayat tu tuan-tuan baca macam tuan-tuan baca Fatihah. Nampak ada. Allah tidak tengok banyak, tuan-tuan. Allah tengok kualiti dia. Kalau tuan-tuan boleh baca ayat yang tuan-tuan hafal tu macam baca Fatihah, itu lebih baik daripada tuan-tuan hafal beratus-ratus ayat tapi tuan-tuan tak ingat. Sebab Allah bukan tengok kuantiti dia, Allah tengok kualiti dia. Saya dah beritahu tuan-tuan macam mana hafal saya tak ulang balik. Okey. Jadi balik pada pada hadis bawah tadi, tuan-tuan saya sebut kat situ bahawa tu taqarrub, makna dekat dan mendapat kecintaan Allah, disebut dalam hadis qudsi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda pada hadis qudsi. Tuan-tuan kalau nak kenal hadis qudsi ni dia mula dengan perkataan innallaha qad. Hadis qudsi, tuan-tuan, dia sama cara perunannya dengan Al-Quran. Cuma dia bukan Al-Quran. Lafaz dia datang daripada Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Kalau hadis Rasulullah SAW, lafaz tu Rasulullah sendiri yang buat.
Dia punya mafhum tu, makna tu Allah bagi, lepas tu Rasulullah lafazkan dengan lafaz dia sendiri. Tapi hadis qudsi dia lafaz dia direct daripada Allah. Macam sebagaimana Al-Quran tu, tapi dia bukan Al-Quran. Jadi pada hadis tu dia kata man adali waliyan faqad azantuhu bil haq. Okey, man apa makna? Siapa ada? Ada apa makna? Memusuhi li aku waliyan. Waliyan apa dia? Wali aku. Faqad azantuhu bil haq. Sesungguhnya aku akan istiharkan perang dengan mereka. Ni tuan-tuan, perhatikan hadis tu. Allah kata siapa yang memusuhi aku, yakni wali aku akan pasti istiharkan perang dengan mereka. Bila tuan-tuan baca hadis ni, apa soalan pertama tuan-tuan akan tanya? Siapa itu wali? Betul? Siapa tu wali? Dulu tuan-tuan masa saya kecil-kecil kat kampung saya, orang kata orang tu wali. Tuan-tuan kenapa dia cakap wali? Sebab satu hari tu, tapi saya tak boleh nak substantiate benda ni, dan saya tak kata benda ni salah tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nak substantiate tu je. Okey, satu hari tu dia bawa kereta malam kan, tiba-tiba kereta dia berhenti tuan-tuan. Tengok-tengok apa? Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita ni, minyak dia habis kan? Dia buat apa? Sebelah tu sawah, dia ambil air sawah tu diisi. Tu jalan balik. Yang main tu dia kata wali Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak test sama ada tuan-tuan wali ke tak wali, balik ni tuan-tuan buat kereta jangan isi minyak sampai dah habis. Lepas tu tuan-tuan isi air dalam dia. Kalau kita tu jalan, benar-benar ada tuan-tuan wali. Bukanlah tuan-tuan, saya sebab masalahnya orang Melayu ni tuan-tuan, dia suka cerita benda yang pelik-pelik ni. Saya tak kata benda tu tak betul tuan-tuan, dan saya tidak kata benda tu salah. Cuma kita tak boleh nak substantiate saja, itu aja. Okey? Itu tak masuk lagi yang dia kata boleh jalan apa? Atas air. Kalau nak ikut macam tu tuan-tuan, masa saya kat England tu saya memang wali tuan-tuan, masa kat England. Tapi balik Malaysia hilang kewalian dia. Sebab apa? Saya kat England dulu jalan atas air, tak tenggelam. Tapi air batu. Tapi balik Malaysia tenggelam pula. Macam-macam kan orang punya apa. Okey, sekarang ni siapa tu wali? Ingat tak kat mana definisi wali ni? Sebab kenapa merujuk pada Quran. Tuan-tuan buka balik, tuan-tuan nak tengok apa definisi wali, tuan-tuan buka balik pada awal-awal benda ni kita bincang dulu. Pada muka surat 4. Pada muka surat 4 kalau tuan-tuan rujuk pada surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-62 surah yang Yunus surah yang ke-10 ayat 62 dan 63. Itu Allah definisi siapa tu wali. Itu sebab tuan-tuan bila Quran dan hadis dia menyokong satu sama lain. Dan Quran dalam hadis ni dia tidak boleh kontradik. Okey, kalau Quran dia kontradik dengan hadis, mana yang betul? Sebab apa? Sebab Quran terpelihara. Nampak tu. Hadis tu nak menyokong dia. Itu sebab kenapa penting bila kita nak mengaji hadis, kena mengaji dengan Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang mengaji hadis, Quran dia tak mengaji. Itu sebab dalam masyarakat kita ni macam-macam mazhab ni. Ada orang mengaji Quran, hadis tak mengaji. Ada yang mengaji hadis, Quran tak mengaji. Itu sebab kenapa Rasulullah kata umat aku pecah sampai 70 berapa? Nampak tu, macam-macam mazhab. Dia yang penting nombor satu, Quran kena ngaji dulu. Lepas tu hadis tu ikut benda tu. Hadis tu menyokong dia. Okey? Tapi hadis tidak boleh bertentang dengan Al-Quran sebab hadis tidak terpelihara. Hari ni orang boleh tulis hadis letak situ bawah Bukhari Muslim. Macam mana kita nak substantiate? Okey? Bolehlah rujuk kepada katakan kitab Bukhari Muslim. Even kitab Bukhari Muslim pun ditulis oleh manusia dan dia terdedah kepada penyelewengan. So apa yang boleh memelihara hadis ni? Al-Quran. Sebab Al-Quran tu prinsipal dia tidak boleh bercanggah dengan hadis. Okey, jadi balik-balik kat sini Jadi perkataan waliyan tadi Allah tafsir perkataan wali itu pada surah Yunus tadi. Yang disebut pada apa? Hadis tadi, man adali waliyan. Siapa yang musuh aku, yakni wali aku. Jadi siapa tu wali? Allah kata ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Okey, Allah kata sungguhnya awliya. Awliya perkataan plural bagi wali. Okey, sungguhnya kekasih-kasih Allah ni dia sifat dia tidak ada perasaan apa? Perasaan bimbang dan tidak ada perasaan sedih ataupun wali Allah. Kenapa tuan-tuan dia tak perlu bimbang? Sebab dia bimbang apa? Kita bimbang tuan-tuan. Sebenarnya memang tuan-tuan dalam hidup ni sebagai manusia biasa, Allah kata semua anak Adam ni terdapat pada kesilapan. Okey? Sikit-sikit memang ada bimbang. Tapi kalau kita bimbang terlalu sangat tuan-tuan. Hari ni kalau kita bimbang terlalu sangat, sebenarnya apa yang sebenarnya kita nak beritahu?
Hari ni kalau kita bimbang terlalu sangat, okey, apa yang kita bimbang? Barang naik, minyak turun Tapi minyak kat stesen tak turun ya. Nampak kan? Macam-macam tuan-tuan ekonomi dan sebagainya kita bimbang. Dan sebenarnya kita bimbang apa? Kenapa kita tak perlu bimbang? Sebab kita ada penjaga yang sangat kaya. Kita nak bimbang apa? Tapi hari ini kenapa kita bimbang? Sebab kita bimbang tu sebab kita tak dapat rasa Tuhan tu sama kita. Itu masalahnya. Itu sebab Allah kata, orang yang dipanggil kekasih Allah ni, yang disayangi Allah, dia takkan bimbang tu. Sebab Allah akan tarik kebimbangan tu daripada hati dia. Nampak? Dan begitu juga dia tidak akan, tapi bukanlah nak kata dia tak bimbang langsung. Sebab kita ni bukan, dia panggil apa? Zero defect adalah sikit-sikit bimbang tu. Tapi tak adalah terlalu bimbang. Bila kita bimbang terlalu sangat, kita nak cakap seolah-olah kita tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Nampak tak? Itu yang kita nak tu. Jadi bila kita kata kita tak ada Tuhan, tak ada, kita syirik pada Allah. Betul tak? Jadi balik-balik pada apa? Dan mereka juga tidak ada perasaan kesal dan sedih. Itu kita nak ambil. Jadi siapa mereka ni? Mereka ni Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ni adalah yang disebut sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Siapa dia? Orang yang cinta kepada Allah dan dia cernakan cinta dia dengan perbuatan comply itu Allah SWT punya rule. Perkataan yattaqun makna compliance. Jadi maknanya tuan-tuan, siapa mereka tuan-tuan? Orang yang mereka yang Allah dia panggil apa? Kategorikan sebagai orang yang bertakwa ni, bukan orang yang mahir dengan Al-Quran. Bukan orang yang bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran semata-mata. Orang yang bertaubat hari ini tuan-tuan, dia bertaubat pada Allah, dan dia berazam untuk belajar Al-Quran tu sedikit demi sedikit, okey, dan amalkan dia apa yang dia tahu. So hari ni tuan-tuan nak dapat title takwa ni, yang dipanggil sijil takwa ni, tak semesti kita kena pandai Quran tuan-tuan, tak ada. Kalau Allah letak macam tu tuan-tuan, nak dapat title takwa ni mesti pandai Quran, tak ada siapa kita masuk syurga. Okey, tapi baiknya Allah tuan-tuan, nak dapat sijil takwa ni cari dia satu saja, bertaubat. Tapi apa makna taubat? Taubat maknanya raja'. Ada, saya cakap dulu makna cakap pada Allah, ya Allah, saya ni hari ni bertaubat. Dosa apa kita nak taubat ni? Dosa sebab kita tak pandai Quran. Itu dosa kita yang paling manusia tak perasan. Nampak? Okey, jadi kita bertaubat, nak balik kepada Allah, maknanya kembali taat pada Allah. Apa cara dia? Pergi belajar. Kalau kita hari ini tak pandai baca Quran tuan-tuan, Allah boleh maafkan kita dengan syarat kita pergi belajar. Dan Allah tak demand pun belajar tu tiap-tiap hari daripada pagi sampai petang. Allah kata ahsanul amal dawamuha wa inqam. Sebaik amal yang dibuat sedikit tapi berterusan. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat sijil takwa ni, macam mana tuan-tuan nak dapat? Tuan-tuan pastikan kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran, tuan-tuan kena ngaji tajwid. Okey, yang kedua, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena ngaji bahasa Arab. Okey, sekarang ni saya dah buka 3 kelas bahasa Arab tuan. Dulu orang kata Kak Ampang jauh, betul tapi sebab Kak Ampang sekarang ni kelas dah hampir penuh dah. Okey, jadi sekarang ni saya buka satu lagi di Shah Alam. Shah Alam section 8 dekat restoran Pak Ngah atas. Itu tiap-tiap hari Rabu. Tuan-tuan boleh register kat sana. Kat sana saya ambil 70 orang. Yang dah register 60 orang. Jadi tinggal 10 kosong lagi. Okey, dekat saya dah beritahu itu kan, Sri Rampai. Sri Rampai pun boleh masuk kelas tu 70 orang. Sekarang ni dah ada pun 60 orang. Tinggal 10 lagi kosong. Kalau tuan-tuan tak ada punya address, boleh dapat sama saya lepas ni. Dan satu lagi, dia orang bercadang nak buka kat Bangi. Tapi saya belum decide lagi. Saya letak syarat saya nak 100 orang kat Bangi. Lagi tak dapat 100 orang, saya tak nak buka. Okey. Tapi dia dah cari 80 orang. Ada 20. Saya kata dapatkan dulu 20 baru saya buka kat Bangi. Okey. Belajar bahasa Arab Al-Quran dan tafsir secara praktikal. Itu kita. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada saya lepas ni. Okey. Okey, jadi tuan-tuan. Jadi belajar bahasa Arab. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan kena hafal sedikit demi sedikit macam saya cakap tadi. Okey, sebab proses belajar dia mesti melalui 3 tuan-tuan. 3 ni. Berapa banyak tuan-tuan dapat itu tak penting. Yang penting tuan-tuan ikut saja KPI itu. Improve your reading skill, improve your understanding skill, improve your memorizing skill.
Tiga benda ni akan motivate tuan-tuan untuk improve your application, what you understood sincerely. Keempat, ni you punya KPI untuk dapat sijil takwa tu. Dan akhir sekali, you have to disseminate, pass it to other people. Ini 5 KPI untuk dapat sijil takwa. Okey, bila saya cakap tadi memahami tuan-tuan, termasuk sekali tafsiran dia, fiqh dan sebagainya. Tapi mesti kena mengaji bahasa Arab. Itu adalah wajib hukumnya. Jadi kalau tuan-tuan dapat buat benda tu, belajar saja. Walaupun tuan-tuan baru nak belajar tuan-tuan, Allah akan bagi tuan-tuan sijil takwa. Nampak tu. Dan sijil takwa tu melayakkan tuan-tuan jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang disayangi. Tengok baiknya Allah pada kita tuan-tuan. Mungkin berpuluh-puluh tahun kita tak mengaji. Baru kita start nak mengaji saja, Allah akan letak kita sebagai kekasih. Okey, saya belum habis hadis tu tuan-tuan. Hadis tu belum habis lagi. Nanti kita akan sambung hadis tu, ingatkan saya. Ni apa? Saya boleh. Saya bawa sebut hadis tu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil haq. Saya baru syarahkan apa makna wali itu. Hadis tu belum habis lagi. Nanti besok insya-Allah bulan depan kita akan sambung lagi siapa orang yang disayangi oleh Allah. Okey? Setakat tu nanti yang baik itu daripada Allah tuan. Cuma ada satu pengumuman saya nak beritahu. Saya dekat sekolah sekarang ni kita ada buka apa tu dia panggil pendaftaran baru. Dulu kita dah tutup sebab kita tak ada kosong Okey, tapi sekarang ni sebab kita dapat sewa bangunan baru di Ulu Kelang. Saya lupa bawa dia punya flyer, saya lupa bawa. Semalam pun dekat Maybank pun lupa juga bawa. Okey. Kita buka 300 lagi pendaftaran baru, tapi yang dah register 200. Okey. Jadi tuan-tuan kalau hendak anak tuan-tuan menghafal Quran dalam masa yang sama belajar akademik, tuan-tuan pergi register secepatnya mungkin sebab kita ada 100 kekosongan lagi. Okey, sebab 200 tu pun sebab waiting list yang dah 2-3 tahun lepas punya waiting list. Okey. Jadi kalau hendak boleh dapat maklumat. Saya lupa nak buat flyer. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya tutup, siapa-siapa nak bagi sumbangan pada Mak Tafiz, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sebab kita dekat Ampang dah ada 300 orang, tak muat dah. Ni kita ambil 300 makna ada 600 orang. Dan baru ni kita beli satu tanah tuan-tuan. Terima kasih. Saya nak ucap jazakumullah khairan katsiran banyak-banyak tuan-tuan Okey, baru ni saya dapat beli satu tanah dekat Ulangat, harga dia 1.09 million. Tapi saya baru bayar 500,000. Baru bayar deposit dengan Hon Leong sebab orang tu hutang dengan Hon Leong. Jadi kalau siapa-siapa nak bagi zakat ke apa semua bolehlah, kita nak habiskan kita punya sebab saya tak suka hutang tuan. Okey, kita nak habiskan jadi siapa nak invest bolehlah. Okey, dan ada satu lagi tanah orang bagi saya dekat bukan KLIA, 15 minit daripada UKM tu, tepi jalan. Apa nama tempat tu? Yang ada ada satu tempat orang tu ngaji tu, apa nama tu? Apa? Jenderam apa? Bukan Jenjarum. 15 minit tu UKM kan? Dekat situ tepi jalan. Itu pun dia bagi 2 ekar setengah. Itu bagi. Itu kita nak leveling, mungkin dalam 2-3 bulan kita nak level tanah tu. Dan kita akan buka lagi satu tempat kat situ. Okey, jadi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada segala sumbangan tuan-tuan selama ni. Dan even siapa nak sumbang lagi pun kita alu-alukan, dan saya cukup ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Allah Allah. Apa ni? Semua hajat dah. Ada umur.